قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Dimuliakan, disanjungi dan dicintai para alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam yang dirahmati dan dikasihi dan disayangi, ya anda bunda muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala, amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran, hadiahkan Al-Fatihah ini pada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kepada para sahabat, para istri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab marhum al-alim al-alamah al-arif billah fadilatul syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada penterjemah kitab Al-Marhum Al-Alim Al-Alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki Hafizahullah ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnia taufik dan hidayahnya. Dapat lagi kita menyambung huraian kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 tadi itu arahan Jabatan Agama. Tahu? Tak tahu? Setiap guru-guru yang mengajar takmir masjid dan surau diarahkan untuk memuliakan kuliah dengan membaca suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. Berkeliling dah keluar, tak tahu surau ni dapat tak. Nah, khair. Setiap guru-guru takmir yang mengajar masjid surau diarahkan untuk membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. InsyaAllah kita menyambung lagi huraian kitab Hidayatus Salikin. Pada muka surat 9 kitab Jawi. Surat 9 kitab Jawi insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun fardu pada ilmu syarak iaitu ilmu fiqh, itu maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia dengan ilmu segala fardu taharah dan fardu sembahyang dan fardu puasa dan yang membatalkan akan dia akan solat dan puasa dan fardu haji dan fardu zakat dan segala yang membatalkan dia membatalkan zakat dan haji, dan yang lebih daripada itu iaitu fardu kifayah juga. Ini qadar belajar fiqh. Tahap mana wajib belajar fiqh? Dalam ilmu fiqh yang termasuk dalam asas fardu ain, asas yang wajib dipelajari, iaitulah pertama bersuci, iaitu taharah. Kenal mana hadas, kenal mana najis, kenal mana rukun mandi. Ada satu masjid tu, penceramah dia lah, dia masa tu mengajar, dia ustaz, dia mengajar bab darah perempuan, haid, nifas, istihadah. Tapi yang belajarnya mak-mak yang semuanya dah putus haid. Jadi dia kata, tengok anak-anak muda perempuan sekarang, anak-anak daga. Time berdarah tak belajar darah, time dah tak ada darah pergi belajar darah. Apa? Makcik-makcik, ibu-ibu, bonda-bonda semua belajar revise. Benda boleh dibagi tahu pada anak menantu, dia bagi tahu. Tapi yang memang wajib yang sedang berdarah tu tak pergi belajar. Kalau belum kahwin tugas bapa, kalau dah kahwin tugas suami, peringat dia. Sebenarnya peringat tu bukannya tanggungjawab hakiki. Tanggungjawab hakiki suami atau bapa ni ajar bab darah tu. Bila tak mampu baru serah pada guru. Ustaz, kalau setakat hantar pergi sekolah tak lepas. Setakat hantar pergi sekolah bayar yuran je, nanti kat sekolah kamu kau belajarlah darah. Tak lepas tu. Paling-paling tak, kalau nak kira sekolah agama punya belajar darah, sekolah menengah tak ada kan. Sekolah menengah tak ada pun asas-asas gitu je. Sekolah agama kalau ada belajar bab darah perempuan pun, macam mana bapa nak melepasi tanggungjawab dalam menitik beratkan ilmu fardu ain darah pada anak perempuan, iaitulah bila dia exam ataupun bila di rumah kena cek. Kalau setakat dia exam tengok resultnya, apa ni tak lulus, marah, betul dah. tak lepas. Nanti dipertanggungjawabkan di barzah nanti ayahnya ataupun suaminya. Baik. Jadi bab taharah bersuci, mandi, wuduk, tayamum tu semua wajib belajar. Dan fardu semayang, perkara bab semayang wajib belajar. Fardu puasa, wajib dipelajari akan segala syarat sah dan juga syarat wajib dan seumpamanya. Rukun Islam tu semua wajib belajar tu, rukun Islam. Baik. Dan perkara-perkara yang membatalkan semayang dan puasa, dan fardu haji dan juga fardu zakat. Umrah termasuk dalam haji. Jadi fardu ain memang kena belajar. Dah sampai masa bab yang membicarakan umrah dan haji, belajar. Ni masalahnya tak nak belajar. Tapi bila nak pergi dah daftar umrah, dah daftar haji, pergi kursus. Sedangkan benda tu fardu ain, tak perlu tunggu kursus dan memang kena belajar. Sedikit teguran apa dia? Ni pada yang mungkin yang menonton live lah. Apa dia? Yang menonton live pula orang-orang yang bawa orang pergi haji, pergi umrah ni, mutawif ataupun mutawifah. Kebanyakan mereka, ini teguran, bukan saya condemn ke apa tak. Kebanyakan bukan semua, kebanyakan daripada mereka yang bawa orang pergi umrah ni atau pergi haji mutawifah ni lulus bab fiqh umrah dan haji sahaja.
dapat sijil mutawif, dapat sijil mutawifah, jalan. Saya nasihatkan pada institusi-institusi yang mengeluarkan sijil mutawif, sijil mutawifah, tolong beratkan exam. Exam dah ada, tapi tentang haji umrah je, beratkan exam tu. Macam mana beratkan? Bab bersuci kena reti. Biar dia reti mana hadas, mana apa, bab darah perempuan pula lagi. Macam mana mutawifah tak reti bab darah sedangkan dia handle jemaah umrah. Sampai ada satu mutawif, ni kisah. Sampai ada satu mutawif yang mana perempuan tersebut didatangi haid. Dia cakap dengan mutawif ni bila dah jadi mutawif automatik ustaz. Dia tak rincik lah, automatik ustaz. Akhirlah tak apalah nak pakai gelaran tu, tak apalah. Ustaz, macam mana saya ni uzur ni. Uzur ni macam mana ni, saya nak masuk masjid, saya nak semayang semua tak boleh. Patut suruhlah dia balik hotel, mana boleh iktikaf dalam masjid. Mutawif tu kata apa? Tak apa, akak ambil je wuduk. Boleh ambil wuduk pula. Akak ambil je wuduk, lepas tu akak stay dalam masjid. Stay dalam masjid, iktikaf lah tu. Akak zikir je. Mana fatwa keluar? Mutawif. Ini nak kena berat. Sijil mutawif ada, bab bersuci tak reti. Tu tak cerita bab akidah lagi tu. Mutawifah pas tak bab akidah. Tapi kalau bab akidah tu mungkin terlalu berat. Maksud kata tentang haji umrah ni kena reti fiqh bersuci, semayang dan puasa. Baru pergi umrah tu reti ihram macam mana, semayang apa semua. Ini setakat haji umrah je pas ilmunya. Bab bersuci, bab semayang tak pas. Macam mana? Tu teguran, nasihat. Sebab itulah kadang-kadang ada orang yang duit dia ada lebih, dia pilih travel yang mutawifnya terpelajar. Dia bukan sebab nak mewah kadang-kadang, tapi yang murah-murah ni kadang ayah-ayah, ibu-ibu faham sendirilah kalau dah murah-murah ni. Entah siapa-siapa mutawifnya. Bukan entah siapa-siapa tu, bukan apa, orang yang tak terpelajar, main ambil je. Lepas tu ada kabel pula kat sana, kat tanah haram. Lagi senang. Baik. Jadi perkara ini termasuk dalam fiqh fardu ain yang wajib dipelajari. Bila wajib dipelajari kepada diri seorang perempuan atau lelaki yang baligh dan berakal, menjadi satu tanggungjawab yang ditambah atas seorang suami dan seorang bapa. Bapa adalah yang paling utama ambil berat tentang fiqh anak-anak lelaki dan perempuan, dan juga suami fiqh atas isteri dia. Jadi bapa tak boleh tak tahu bab darah perempuan. Sebab apa? Dia ada anak perempuan dan dia ada isteri. Baik. Dan yang membatalkan haji dan zakat. Dan yang lebih daripada itu, lebih daripada apa? Keluar daripada bab taharah, semayang, puasa, zakat, haji, ini semua yang lebih daripada ni, itu fardu kifayah juga. Kalau kita buka kitab, kadang-kadang ada terjumpa kitab yang membicarakan tentang sembahyang syariat, sembahyang tarekat, sembahyang hakikat. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Zakat syariat itu yang hakikat, tarekat tu semua tu dah masuk fardu kifayah. Jangan disibukkan nak faham benda tu kalau yang syariat tak faham lagi. Syariat yang masuk sini adalah fardu ain, tu asas. Jangan kita menyangka dengan satu istilah ilmu tu luas, ustaz. Jangan kita anggap macam tu, ilmu tu luas. Sebab apa? Dalam beramal kita memang kata bab fiqh ni, pandangan mazhab ni, pandangan ni. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan gini, pandangan gini. Biar kita tahu pandangan tu atas dasar ilmu, baru kita amal. Jangan kita mengatakan ilmu tu luas, lalu kita sahkan ibadah kita dengan hanya menyangka, ada kot pandangan itu. Menyangka-nyangka. Rupanya pandangan tersebut tak wujud dalam mazhab tu. Jaga
Dia kadang ada orang ilmu kan luas, dia main sah je. Lagi teruk Allah kan faham kita, faham je lah. Tentang kau kafir pun Allah faham kau kafir. Na'udzubillah min zalik. Astaghfirullahaladzim. Baik. Kemudian maka di sini hanya disebutkan kewajipan mengaji fiqh dalam sudut ibadah. Adapun ilmu fiqh itu terbahagi 4 bahagian. Kat sini disebut fiqh ibadah, yang kata bersuci, semayang, puasa, zakat, haji ni fiqh ibadah yang memang tak dapat lari daripada orang baligh dan berakal. Yang ni memang tak dapat lari. Apa dia? Bersuci, semayang, puasa. Puasa itu pun boleh gugur kerana keuzuran. Semayang tak gugur. Semayang tak gugur. Semayang kalau ada keuzuran tetap tak gugur. Sebab tu wujud semayang duduk, semayang baring tu semua. Tapi puasa boleh gugur pada situasi-situasi tertentu. Zakat boleh gugur. Ada orang tak wajib zakat. Sebab apa? Tak cukup syarat zakat. Dan juga haji umrah wajib atas orang yang memenuhi syarat, yang mampu. Sebab tu dalam bab semayang kan tak ada perkara yang menggugurkan semayang kecuali gila. Kan syarat wajib semayang Islam, baligh, berakal. Berakal tu berakal lah, maksud kata tak gila. Maka 2-3 hari lepas saya mengajar fiqh di Taman Bukit Mewah. Kita pun membahaskan bab fiqh tentang bab darah nifas. Bab darah perempuan, darah nifas ataupun wiladah, beranak. Cerita tentang pecah air ketuban. Orang perempuan kan, sebelum beranak tu pecah air ketuban. Ketika itu pecah air ketuban ataupun keluar darah nak beranak ni, belum beranak keluar darah, pecah air ketuban tu. Najis kan? Ya, najis. Gugur tak kewajipan semayang? Tak gugur. Habis usap darah gitu. Kalau darahnya sentiasa, wajib semayang hormat waktu. Nanti bila dah sihat, dah lepas beranak, dah terangkat semua hadas nifas wiladah tu, wajib qada. Siapa yang jadi kewajipan catat tarikh isteri ni dia semayang hormat waktu atau apa ni? Waktu asar sekian tarikh. Siapa yang nak catat? Bini mana dia nak catat? Dia tengah sakit. Yang kena catat suami. Ini awak tak qada lagi ni, gini. Ini yang tercatat, yang tak tercatat. Yang tak tercatat tak apalah, masa dia anak dara. Ni masa dia jadi bini kita. Kita tak ambil tahu hal semayang dia. Bila dia dalam keadaan wajib semayang tapi keadaan darah yang macam tu, dan dia pun tak larat semayang, wajib hormat waktu. Selepas dia hormat waktu, maksud kata kena qada. Bila dah mandi hadas nifas dan seumpamanya tu, baru dia qada. Siapa yang nak ambil tanggungjawab mengingatkan tu? Jangan sampai para suami alam barzah ditanya tiba-tiba. Kita pun tak tahu, ada habislah aku. Sebab tak ambil berat bab semayang isteri. Paling-paling tak ingatkan, dah qada semayang belum? Ayah-ayah tu baru buat semayang, ayah belum buat qada puasa. Yang fidyah melambak-lambak tu. Gantilah semampunya ibu-ibu. Baik. Khair. Jadi fiqh yang disebut sini ibadah. Ada 3 lagi cabang fiqh. Yang kedua muamalat. Muamalat ni wajib atas orang yang hidup bermasyarakat. Kalau jenis hidup macam Tarzan, tak perlu belajar, tak wajib belajar muamalah. Dia nak muamalah dengan siapa? Menentang. Tak ada. Hidup seorang tengah pulau, tak wajib belajar muamalah. Dia wajib belajar muamalah bila dia hidup bermasyarakat. Adanya sewa, adanya beli, adanya jual, adanya hutang, dan seumpamanya. Yang ketiga munakahat. Fiqh munakahat. Munakahat ni setengah ulama pecahkan 2. Apa dia? Yang pertama munakahat tentang nikah, rujuk, li'an, talak, khulu, fasah, tu semua lah. Iddah, tu semua masuk dalam munakahat. Tapi ada satu pecahan lagi dalam munakahat ni apa? Peranan atau hak suami isteri.
Yang mana isteri apa adab dia dengan suami macam mana, dia hormat dan khidmat kepada suami macam mana. Tu satu bab yang lagi satu bab yang yang berlainan. Jadi munakahat ni wajib dipelajari oleh siapa? Oleh mereka yang telah bergelar suami. Kalau bertunang setengah ulama mewajibkan. Sebab apa? Dah hampir pada pernikahan. Belum tunang, sunat belajar munakahat. Belum ada calon, sunat belajar munakahat. Dia kena belajar. Baik, ini revision je lah. Ya ibu-ibu. Baik. Dan yang keempat ni tak wajib atas kita. Pecahan fiqh yang keempat tak wajib atas kita, wajib atas pemerintah saja. Siapa? Apa fiqh apa? Fiqh jinayat. Jinayat ni wajib atas pemerintah belajar dan laksana. Kita tak, kita sunat je belajar. Hudud, qisas, takzir. Ustaz kata pemerintah wajib belajar, ya, dan wajib amalkan, ya. Habis kalau dia tak tegakkan jenayat hukum Islam dalam negara dia, tengok, jangan lekas-lekas nak nuduh orang kafir, murtad. Pertama, kalau dia tidak menegakkan hukum Islam dalam negara dia atas sebab menangguh, kerana sebab-sebab yang dibenarkan syarak, maka diharuskan menangguh. Tapi tengok sebab dia tangguh tu sebab apa? Sebab yang dibenarkan syarak, harus tangguh. Tapi kalau dia tangguh sebab-sebab yang tak dibenarkan syarak, seperti kami tangguhlah tegakkan hukum Islam dalam negara kami. Kerana apa tu? Takutlah orang kafir tak reda. Sebab gitu tak dibenarkan syarak, maka berdosa dia menangguh. Berdosa atas pemerintah. Dan jika dia bukan tangguh tapi memang tak nak menegakkan hukum Islam tu, di dalam negara dia, hukumnya berdosa, haram. Dan kalau dia tak nak tegakkan, bahkan dia menafikan hukum tersebut daripada Quran, hukumnya murtad. Murtad. Pemerintah kita so far tak adalah yang menafikan perkara hukum Islam ini daripada Quran tu, dia tak ada nafi. Ada pun tangguh. Khair. Baik. Hukum Islam ni, Allah ni maha adil. Janganlah takut. Orang kafir selamat di bawah pemerintahan Islam. Tengok saja zaman Rasulullah SAW. Hanya saja orang zaman kita ni, jelah, satu-satu Islam, satu-satu parti tu kadang membawa nama Islam. Orang-orang atasnya betul, tapi kadang-kadang mana ada parti tu semua sempurna. Bukannya satu parti tu semua malaikat, semua manusia. Maka ada cacat celah ni. Maka pilihlah yang terbaik. Khair. Itu tentang pecahan fiqh. Pengarang rahimahullah mengatakan, adapun qadar fardu ain pada ilmu batin. Ilmu batin, fardu ain ilmu batin. Ilmu batin, ilmu kebal bukan. Ilmu batin, ilmu hati. Ilmu batin fardu ain. Padanlah cucu aku belajar ilmu kebal. Bukan ilmu kebal tu. Ada ilmu kebal, ilmu batin. Bukan batin tu. Batin ni maksud kata tak nampak. Ilmu bab hati. Apa dia? Ya'ni ilmu tasawuf. Tasawuf. Bab orang tara kata bab tasawuf. Dia sebut lagu bab tasawuf. Sampai ada golongan yang mencaci, menghina ilmu tasawuf seperti air longkang, punya biadab mulut dia. Memanglah Nabi tak pernah sebut ilmu tasawuf, tapi ilmu tasawuf ini istilah yang timbul daripada punca mana ni? Iaitulah 3 rukun agama, iaitu ilmu tasawuf ini diambil daripada ihsan. Iman, ilmu akidah, ilmu tauhid. Islam, ilmu syariat, ilmu fiqh. Ihsan, ilmu tasawuf. Ilmu bab hati. Tak nak panggil dengan istilah tasawuf, tak apa. Yang pentingnya belajar. Ilmu bab
kelakuan hati. Tak apa nak istilah macam tu. Yang pentingnya belajar. Ini bergaduh pasal istilah. Kenapa? Maka iaitu mengetahui barang yang sejahtera, perkara yang selamat dengan dia dengan ilmu tasawuf, segala amal yang zahir daripada fasad, daripada rosak, dan sejahtera yakni selamat daripada yang membatalkan pahalanya, pahala amal. Nampak? Ilmu tasawuf, yang terkandung dalam ilmu tasawuf adalah ilmu tentang kelakuan hati. Kelakuan buruk sifat mazmumah, kelakuan terpuji sifat mahmudah. Hati kita banyak benda kotor ke, benda hina, benda keji. Kalau taat batin, mana taat batin? Sabar, ikhlas, zuhud, khauf, raja dan seumpamanya. Itu taat batin. Maksiat batin, riya, sum'ah, ujub, takabur, hubbul jah, hubbul syahar, banyak. Tu. Jadi bila mempelajari ilmu tasawuf, dia akan menyelamatkan amal zahir kita daripada rosak. Amal zahir kita daripada rosak. Dia berkait fiqah jugalah bila amal zahir ni. Dan selamat daripada membatalkan pahala, hilang pahala, hangus pahala. Dengan belajar ilmu tasawuf boleh selamatkan ganjaran pahala gitu. Bayangkan semayang elok, dekat sana perasan semayangnya diterima, perasan semayangnya pahala besar. Kat sana tak ada apa nak tuai, besar tak ada pahala, pahalanya hilang. Pahala semayang, pahala berzikir, pahala berselawat, pahala masak untuk suami, pahala beri nafkah pada anak isteri, semua hilang. Kenapa? Wujud penyakit hati. Wujud penyakit hati menyebabkan hilangnya pahala-pahala kita, hangusnya pahala-pahala kita. Di antaranya bila kita riak ataupun ujub dengan amal kita sendiri, hilang pahala. Kadang ada yang hilang pahala dengan sebab mengumpat orang lain, cerita hal aib buruk orang lain, pun hilang pahala. Tak sedar kan? Umpat ni termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan segala penyakit hati itu, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan penyakit hati itu termasuk dalam dosa-dosa besar. Bukan dosa biasa, dosa besar. Sebab tu wajib belajar ujub apa. Awak, kita ni dah berumur, kita ni haji umrah semua dah pergi. Saja nak tanya awak tahu tak yang kata sum'ah tu apa penyakit hati tu? Isteri tak tahulah bang. Jom kita tengok kat kitab ni. Ajar isteri. Bini pun kata, awak tak payah nak buka kitab lah bang, awak tak payah nak jadi ustaz lah dengan saya. Semak lah saya tengok. Dah lah, cukup lah ustaz kat surau tu. Dengan kata-kata macam tu menyakiti hati suami. Bukan kata hilang pahala, dijanjikan neraka Jahannam. Jaga elok-elok para isteri. Mulut jaga elok-elok. Kalau belajar kitab Muhimmah, adab-adab isteri terhadap suami tu, jangan ia isteri memotong akan percakapan suaminya sekali-kali pun. Suami tengah cakap, diam. Yang ada hari ni ayah-ayah, suami tengah cakap, diam, saya cakap dulu. Kalaupun bukan ayah-ayah dengan ibu-ibu, anak menantu kita yang budak-budak muda ni, bayi-bayi saya lah. Saya tak katalah saya muda tapi ialah zaman-zaman saya menikah ni, anak satu, anak empat. Kita tengokkan je, kenapa menantu perempuan aku mulut macam parit. Suami tengah cakap boleh dia suruh diam. Awak diamlah, saya tahu saya nak cakap ni. Astagfirullah. Kena bapak mentua macam singa baru dia makan pelampau. Kan bapak mentua diam je boleh lah. Nak ceritanya gitu. Suami hilang pahala cara lain pula. Isteri jaga elok-elok. Ingat Nabi SAW berpesan dalam suatu riwayat, mafhum dia apa? Wahai isteri, sesungguhnya suamimu itu adalah syurgamu dan nerakamu. Sebab tu utamakan suami.
Suami, bila isteri kita dah jadi isteri solehah, isteri misali, isteri yang baik, raikan dia, rajin-rajin bawa jumpa family dia. Rajin-rajin izinkan isteri khidmat dengan mak ayah dia. Sebab dia dah khidmat kat kita banyak. Jadi bila kita tak izinkan ataupun jarang bawa dia pergi jumpa mak ayah dia, nanti emosi dia tertekan. Dia rindu mak ayah dia. Dia nak khidmat dengan mak ayah dia, bagi dia peluang. Gitu nah. Ini saya cakap ni sampaikan kat anak menantu ayah-ayah, ibu-ibu. Bukan saya ngajar ayah-ayah ibu-ibu ni tak. Umur saya baru setahun jagung. Nah, baik. Itu tentang ilmu tasawuf. Seperti bahawa seseorang apabila sembahyang ia serta riak atau ujub, sembahyang hati dia riak, hati dia ujub. Okey, kita ustaz, riak tu apa? Orang nak belajar bab riak kena buka tasawuf betul. Tak apa, kita ambil takrif yang ringkas tentang riak ni. Gemar sengaja mempamerkan amalan. Pamer apa? Menunjuk lah. Nah, menunjuk amalan ni nak orang tahu, nak orang perasan. Kalau orang tak perasan amalan dia, kalau orang tak tahu dia beramal, dia tak berhati. Orang tak tahu aku sembahyang duha 8 rakaat ni. Nah, sekalipun dengan suami. Suami aku tak tahu aku duha 4 rakaat ni. Biasa 2 je kan. Nak kena. Jangan. Nak tunjuk amal ni dengan Allah. Dan nak tinggal amal pun Allah juga. Jangan tinggal amal kerana makhluk. Setengah ulama kata tinggal amal kerana makhluk itu riak. Setengah ulama yang lebih keras mengatakan tinggal amal kerana makhluk termasuk syirik yang halus, syirik khafi. Nah, contohlah orang pakai serban. Dia pakai serban, kan? Kalau tak nak orang pakai serban, kau kan biasa pakai serban. Ini hari Jumaat. Hari Jumaat aku kena pakai serban lebih lagi. Dia tak nak. Kenapa? Nanti orang ingat aku imam. Dia buka kerana takut orang kata dia imam, kerana orang. Setengah ulama kata syirik halus, setengah ulama kata tu riak. Maka nak tinggal amal kerana Allah, bukan kerana makhluk. Nah, sebut pasal Jumaat, ayah-ayah usahakanlah berserban hari Jumaat. Tak kisahlah rupa Bengali ke apa ke, tu Haji Selamat elok pakai serban. Tanya dia ni lilit. Pakai. Kerana apa? Terdapat satu hadis dalam kitab Al-Jawharul Mawhub fi Munabbahatil Qulub, karangan Al-Alim Fadilatul Syekh Muhammad Ali Al-Kelantani rahimahullah, mendatangkan satu hadis bahawa orang yang berserban, yakni lelaki lah, ibu-ibu nak pahala ni galakkan suami pakai, suruh suami pakai, nanti ibu-ibu dapat pahala sekali. Kalau biar gitu, awak nak pakai, tak nak pakai, sudah lah bang, tak dapat. Nah, barang siapa lelaki yang memakai sorban pada hari Jumaat, Allah dan malaikat berselawat ke atas dia. Dia kalau ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kita bukan nabi. Allah dan malaikat nak berselawat atas kita bukan nabi. Tapi kita boleh dapatkan selawat daripada Allah dan malaikat ke atas kita apabila bersorban pada hari Jumaat, khususnya masa nak pergi sembahyang Jumaat. Dan lebih terafdal lagi berwarna putih serbannya. Kalau ada corak-corak hijau-hijau sikit, boleh lah. Yang penting lilit, walaupun dengan satu lilit, jangan kabung sudah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, apa maksud Allah berselawat atas orang yang berserban pada hari Jumaat? Allah menurunkan keampunan rahmat ke atas orang tu pada hari Jumaat. Tanpa dia berselawat, rahmat ampun tu turun kata. Dan para malaikat berselawat ke atas orang yang berserban pada hari Jumaat. Apa makna dia? Iaitulah para malaikat memohon ampun bagi mereka yang bersorban pada hari Jumaat. Status hadis sama ada dhaif ataupun hasan, nak ceritanya boleh beramal. Jangan jadi orang yang suka tanya status hadis, lepas tu galakkan orang meninggalkan amal. Ini orang-orang yang Allah mana nak cakap lah, kadang suka bergaduh bab hadis. Dia bukan ahli hadis pun. Dia bukan muhaddis tapi muhaddas, orang yang berhadas. Bukan orang mahir hadis. Khair. Jadi
Riak ni suka tunjuk, pamer amalan kita pada orang. Jadi anti orang yang macam ni kalau tak sempat taubat, mati dalam keadaan riak ni masih wujud, dia tak usaha buang, Allah kata apa di akhirat nanti? Wahai hamba-Ku yang ada riak dulu kat dunia ni, wahai hamba-Ku, pergilah kau mencari orang-orang yang dulu kau pamerkan amalan kau, minta pahala daripada mereka, jangan minta pahala daripada aku. Nak menggagau celah mana kita nak minta pahala dekat hamba-hamba Allah yang ada, sedangkan mereka semua tak dapat bagi kita pahala melainkan Allah juga. Sebab itulah orang perasan amalan kita, orang tak perasan amalan kita, suami ke bapa ke keluarga kerabat kita tak perasan kita beramal ataupun perasan, peduli, tak terkesan di hati kita. Ni aku sekarang ni dah ngaji kitab kat surau ni kakak aku yang kat KL, abang aku kat Pening tak tahu ni, ambil gambar sekejap lah. Aku ni dah jadi orang ngaji kitab. Jangan, ni nunjuk amalan kat orang ni. Nah, tu yang sampai ada dan tarawih selfie. Pak. Dan tarawih. Dan tarawih. Tu kita tidaklah suka menghukum orang secara zahir. Ingat yang bab riak, bab wujud ni paling utama nak hukum hati sendiri. Sebab bab tasawuf bab hati. Bila bab hati, bab yang batin, bab tak nampak. Bila bab tak nampak, jangan suka-suka nak hukum orang. Dia dan tarawih ke apa ke, nampak sangka baik je, mungkin dia happy kot, dia dah selesai tarawih 20 rakaat, dia post. Nah, biarkan je. Takut kita tersalah sangka, jadi sangka buruk, dosa free kat kita. Jangan campur sangat, biar. Sebab tu akhir zaman ulama sebut jangan banyak campur orang. Nah, selamatkan diri kita, hati kita. Nah, jadi macam kita bab tasawuf ni jangan hukum orang, yang nak kena hukum hati sendiri. InsyaAllah kita bagi laluan azan isyak, nanti kita sambung 10 minit insyaAllah. Nanti kita sambung lepas ni ujub apa. Riak dah tahu dah. Riak, ujub, sum'ah insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkata pengarang rahimahullah, seperti bahawa seseorang apabila sembahyang ia orang yang sembahyang, serta riak atau ujub atau sum'ah atau barang sebagainya sebagai penyakit hati, maka membatalkan ia penyakit hati akan pahala sembahyangnya itu. Baik. Maka riak tadi kita dah tahu mempamerkan amalan pada orang, menunjuk amalan. Balik kepada pangkal pegangan ilmu tasawuf ni, jangan hukum hati orang. Jangan hukum. Even suami sendiri punya macam nunjuk je awak ni, jangan. Melainkan zahir. Sebab tu bab tasbih ni, kayu ke, picit ke, tak pakai ke, tak jadi isu. Nak kayu, ya kayu. Nak batu, ya batu. Nak besar, ya besar. Nak kecil, kecil. Nak picit, picit. Nak keletak pun boleh. Tak nak pakai, terpulang. Tak jadi isu. Pakai yang kayu gini, nunjuk riak. Yang picit tak riak sangat, riak setengah. Yang tak pakai tak riak. Adakah riak dengan memegang sesuatu alat zikir dinamakan riak? Tak. Kalau dia tak pakai apa-apa, dengan nak pamerkan amalan dia tak pakai apa-apa tu, dia nunjukkan zikir dia, masuk pada riak. Tapi kalau dia pakai tasbih, dia tak terkesan orang perasan atau tak perasan dia pegang tasbih ataupun tak, dia berzikir ataupun tak, tidak termasuk riak. Sebab dia tidak mempamerkan amalan dia pada orang. Hanya saja biar kena dengan adab. Kalau gitu Ustaz, saya pakai tasbih yang besar buah pinang tu Ustaz. Subhanallah, melampau tu, melanggar adab zikir. Tengah masyarakatnya tu jadi fitnah pula. Walaupun saya pakai tasbih besar buah pinang, saya tak riak. Betul ke? Ini dah masuk bab lain pula. Kerana amalnya tu melanggar adab yang zahir. Jadi
terkadang amalnya tu menjadikan kita boleh hukum hati dia. Kata ustaz tadi tak boleh hukum hati dia, kerana dia menzahirkan apa yang terkandung dalam hati dia di lisan dia. Aku pakai ni biar orang perasan sikit aku sekarang dah jadi ahli zikir, biar orang perasan sikit aku. Kan nyata tu menunjuk amalan kat orang, nyata zahir pada lisannya memang dia nak pamer amalan pada orang. Ini kau riak ni, baru boleh hukum. Tapi kalau setakat dia pakai tak cakap apa-apa, ada satu orang kadang tanya saya, tak boleh kalau ustaz kan letak Quran dekat dashboard kereta. Kenapa pula? Kan riak tu. Sudah, segala-gala kereta yang ada Quran kitab dekat dashboard riak. Ni kena belajar kat hati ni, dengan suka-suka nak hukum orang. Dan ujub ni apa? Ujub ni rasa diri lebih baik daripada orang lain. Dia rasa dirinya lebih baik daripada orang lain tanpa menghina. Dia rasa diri dia lebih baik tapi dia tak hina orang. Ini ujub. Ini ujub. Ujub rasa diri lebih baik tanpa menghina. Setan dia bukan ujub, dia satu pangkat atas, takabur. Takabur, dia rasa diri dia lebih baik, bahkan dia merendahkan, dia menghina orang lain. Sebab tu kita ambil yang contoh dekat lah, antara kita suami isteri beramal, jangan ada ujub, jangan ada takabur. Kalau kita nak ajak beramal, ajak. Kalau nak tegur, tegur cara baik. Awak saya hari ni selawat dah 1000 awak. Dia tanya suami dia, bini 1000 ni. Wah, oleh tarikat ni jari ni, Allah Rabbi lah. Saya dah selawat dah 1000 awak. Isteri nak masuk syurga senang jaga semayang 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kehormatan adab diri, maruah diri, taat suami. Pilih pintu syurga mana nak masuk. Nabi bagi jaminan. Saya nak masuk daripada pintu orang suka sedekah, padahal dia pelokit tek jom masin. Masuklah daripada pintu sedekah. Saya nak masuk daripada pintu orang puasa, padahal dia pemalas puasa. Masuk daripada pintu orang puasa. Pilih pintu syurga mana nak masuk. Maka wahai isteri, nak beramal yang sunat-sunat atas izin suami. Sebab tu jangan rasa diri best kalau banyak amalan sunat tapi suami tak beramal. Kerana tetap sahaja isteri itu di bawah suami dia. Nak ajak boleh, awak ni jomlah awak sembahyang duha. Ajak. Ini nada tu macam nada ni gitu, merendahkan suaminya. Suaminya baca Kosmo. Awak ni Kosmo kat Quran abang. Nada tu. Adab dengan suami wajib jaga. Nanti sia-sia pahalanya. Sebab tu saya kata, isteri tengah buka Quran tengah malam, adalah lebih kurang pukul 11.30 tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sini. Sadaqallahul azim. Kenapa bang? Sinilah saya nak tidur. Okey, ambil Quran letak, layan dulu. Besar pahala daripada baca Quran. Bila tak reti martabat pahala, macam tu juga anak-anak dengan mak bapak. Khidmat mak bapak punya besar pahala, syurga punya jalan terbentang di hadapan kita. Tapi tetap mak ni faham tak, saya nak semayang witir mak. Mak faham tak, saya nak semayang witir, saya nak zikir. Mak tak zikir. Nantilah panggil saya. Dia boleh cakap dengan mak dia gitu. Serban besar bakul pun, jubah 10 lapis pun, tasbih besar buah nangka. Buah pinang, biji pinang. Tasbih besar buah pinang pun, tongkat petebah, bukan tongkat pendek gini. Beramallah. Hati mak bapak kau derhaka, neraka jahanam tempat kau. Wahai anak-anak yang ada. Kat dalam ni lah, di sini ada anak-anak, ayah-ayah, ibu-ibu saya. Macam tu isteri pada suami. Sebab tu ulama menghukumkan, ulama fiqh hukumkan apa? Tengah sembahyang sunat, alhamdulillahirabbil alamin. Bidin
Ya mak, batalkan semayang sunat. Wajib sahut panggilan mak. Semayang fardu tak boleh batal. Sebab semayang fardu panggilan Allah dan Rasul. Nah, semayang sunat dengan panggilan mak wajib sahut. Semayang sunat nanti. Tanda tu. Sebab tu nak beramal kena ada ilmu. Biar reti martabat tu. Jangan kita tertipu dengan amal. Jadi ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain tanpa menghina. Takabur atas dia, merasa diri lebih baik daripada orang lain dan menghina-hina, merendah-rendahkan orang lain. Dan sum'ah. Okey, riak tadi pamer amalan kat orang. Orang tak perasan, orang tak tahu, dia tak puas hati. Sum'ah ni atas lagi tinggi satu martabat daripada riak. Apa? Kalau riak, pamer amalan kat orang, dia tak puas hati. Kalau orang tak perasan, tak tahu amal dia, dia tak puas hati. Dia nak orang tahu, dia nak pamer. Sum'ah bukan takat nak orang tahu, nak orang perasan amal dia. Dia nak orang menyebut-nyebut amalan dia. Kok dia semayang kan, katalah semayang duha 8 rakaat. Buatlah contoh semayang duha 8 rakaat, dia semayang. Tiba-tiba adalah 3-4 orang ni masuk surau. Dia senang hati. Ada pun orang. Nampak aku buat 8 rakaat ni, alhamdulillah. Kan? Itu masuk pada riak. Tapi dia masih tak puas hati. Sebab apa? Orang belum menyebut-nyebut amal dia. Sampai dia lalu kat kereta, dia nak masuk kereta, nak balik rumah tu, tiba-tiba yang ada antara 2-3 orang tadi tu, kau tengok Haji Karim, sini tak ada ni Haji Karim. Ada tak ada kan, tak kena pula kat dia kan, tak ada Kau tahu Haji Karim semayang duha 8 rakaat tadi, kau nampak? Yang Haji Karim tu, ini aku nak dia beritahu orang aku duha 8 rakaat. Dia nak orang sebut amal dia. Ini sum'ah. Bukan takat nak orang tahu, tapi nak orang sebut amal dia. Jaga-jaga bila bersedekah. Jangan kita hukum pula, tu orang yang ambil gambar tu semua sum'ah. Jangan. Tu semua riak. Jangan. Tersalah hukum kan kita berdosa. Biarkan mereka. Ada tak keperluan kita hukum dia? Tak ada. Ada tak kewajipan kita bahawa mestilah kamu menghukum orang tu? Tak ada. Tak wajib pun hukumnya. Pergi hukum kenapa? Tak masalah, dapat dosa kering kita. Tapi yang bersedekah tu yang tahu. Baru orang menyebut-nyebut dia bersedekah tu ratusan ribuan ringgit. Dia nak orang sebut tu. Bahkan bukan setakat sebut, tapi mengisytiharkan di media-media masa. Kita bukan nak sangka buruk pada orang yang sedekah di media masa tu tunjuk, bukan nak sangka buruk kat situ, tapi kita nak nasihat orang yang bersedekah tu. Terjagakah hatinya? Terhapuskah penyakit-penyakit hatinya? Dia yang kena ambil tahu. Kita nasihat saja. Kita hukum? Tak mesti orang kat media masa mesti sum'ah, tak mesti. Orang pamerkan sedekah mesti riak, tak mesti. Sebab bab hatinya masing-masing. Jadi sum'ah ni dia nak sampai bukan nak orang perasan, bahkan nak orang sebut amal dia. Wallahu a'lam bishawab. Habis bateri? Betul dia nak suruh berhenti. Habis bateri lah. Betul. Ngam-ngam. Wallahu a'lam bishawab, dia habis bateri. Khair insya-Allah. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung pada dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus, wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala akhir insya-Allah nanti kita akan sambung pada dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus, wallahu a'lam bishawab. Jadi benda bab sum'ah riak ni semua, ayah-ayah, ibu-ibu, bukan kata dengan masyarakat, kadang-kadang kita suami isteri benda ni boleh jadi. Jaga elok, jaga hati kita elok-elok. Dan juga kadang mak ayah dengan anak pun boleh wujud penyakit hati macam ni. Sebab tu kita kena sama-sama betulkan diri. Jadi insya-Allah saya memohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, terlanjur kata, buruk adab, rendah akhlak, salah dalam penyampaian jika ada. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.